A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 150. Saya suara hari ni kurang sikit tapi boleh dengar? Clear? Siapa yang tak clear boleh ganti saya. Okey, kita ayat 150. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Okey, 148. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kazzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun. Maksudnya akan berkata orang-orang yang syirik, orang yang mensyirikkan Allah, jikalau Allah kehendaki kami tidak akan mensekutukannya. Begitu juga bapa-bapa kami, dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu melainkan apa yang Allah kehendaki. Demikian itulah telah berdusta orang-orang yang sebelum mereka sehingga mereka merasai azab kami. Katalah wahai Muhammad, adakah di sisi kamu daripada ilmu? Maka tunjukkan kepada kami. Tidaklah kamu ikut kecuali sangkaan, dan tidaklah kamu kecuali kamu adalah mendusta. Okey, pengajarannya pertama, antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda diberitahu oleh Allah tentang perkara ghaib, iaitu apa yang akan diucapkan oleh orang-orang musyrikin di akhirat besok. Yang kedua, sesiapa yang melakukan kesyirikan dan maksiat kemudian dia menyalahkan takdir Allah, maka dia adalah pendusta yang besar. Yang ketiga, Allah tidak menyesatkan hamba-hambanya melainkan setelah hamba-hambanya memilih untuk sesat, maka Allah akan menyesatkan mereka. Yang keempat, asas kepada kebenaran ialah ilmu. Dan asas kepada kebatilan ialah
sangkaan. Sangkaan. Yang kelima, sesiapa yang mendakwa apa yang dilakukannya adalah benar, maka wajib ke atasnya memberi dalil. Sekiranya tidak, dia adalah pendusta. Okey, ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Wahai Muhammad, katakanlah, bagi Allah hujah yang jelas dan pemutus. Maka jikalau dia kehendaki, pasti dia akan memberi hidayat pada kamu kesemuanya. Pengejarannya pertama, semua yang datang daripada Allah adalah benar dan mempunyai bukti yang jelas. Yang kedua, Allah tidak memberi hidayat kepada semua hamba-Nya disebabkan hikmah yang Allah sahaja mengetahuinya. Okey, kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaitan ayat hari ini dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum Allah cerita tentang apa? Orang musyrikin menyalahkan takdir. Jadi mereka mendakwa mereka syirik sebab Allah kehendaki. Begitu juga mereka mengharamkan apa yang mereka haram sebab Allah kehendaki. Dan Allah tolak dengan hujah-hujah kan. Dan juga Allah mencabar mereka, kalau betul kamu syirik disebabkan kehendak aku ataupun aku redha, maka bagi dalil, bagi bukti, bagi ilmu. Okey, ayat hari ini yang sebelum ni Allah minta bukti. Ayat hari ini Allah minta saksi. Kalau betul kamu menghalalkan apa yang aku haram disebabkan aku setuju, bagi saksi. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul Qul, katakanlah. Katakanlah. Allah perintah pada siapa ni? Tak. Bila sebut kul, Allah perintah kepada Nabi. Supaya Nabi sampaikan kepada siapa? Orang musyrikin Mekah lah. Sebenarnya perintah ni untuk umum, tapi ketika itu ayat turun kepada orang musyrikin. Jadi apa saja ayat yang Allah turun, wajib Nabi sampaikan kepada orang musyrikin. Tidak ada seorang pun orang musyrikin Mekah yang tak tahu tentang ayat Al-Quran. Kenapa? Sebab pertama, ayat diturunkan memang untuk membetulkan mereka. Yang kedua, Nabi adalah seorang yang amanah. Bila Allah kata sampaikan, Nabi sampaikan. Tak ada satu pun yang Nabi sembunyikan. Betul? Tapi ayat ni bila sampai pada kita, kita sampai tak pada orang-orang non-Muslim? Tak. Kenapa kita tak sampaikan? Adakah tugas menyampaikan hanya untuk Nabi sahaja? Tak. Tugas untuk menyampaikan ialah semua sekali. Tapi kenapa? Bila sampai pada Nabi, ayat sampai pada orang musyrikin. Bila sampai pada kita, ayat tak sampai pada non-Muslim. Why? Tak cukup ilmu. Kita takut offend orang. Ya. Kita takut orang terasa. Kita takut orang offended. Tapi perintah menyampaikan sunat ke wajib? Wajib. Macam mana nak approach?
Tak, step by step. Step pertama, menyampaikan tu wajib ke sunat? Kalau wajib, perlu tak kita meraihkan perasaan orang? Tak. Kita raihkan takut dia terasa. Sedangkan benda tu wajib. Betul tak? Jadi seolah sekarang kita lebih takut pada siapa? Orang daripada Allah. Bahkan kita takut dia terasa. Dengan arti kata lain, kita rela dia masuk neraka sebab tak faham ayat Quran. Betul? Kalau kita sayang pada mereka, kita takut mereka dia terasa ataupun takut dia masuk neraka. Itu beza kita dengan Nabi. Nabi tak fikir takut orang terasa, tapi Nabi takut kalau kau tak sampaikan dia masuk neraka. Rahmat. Betul. Kita ni rahmat kepada orang kurang. Betul. Yang banyak ialah rahmat kepada diri kita. Okey, Allah kata qul halumma. Apa makna halumma? Ayuh bawakan. Bagi tahu pada orang musyrikin apa dia? Halumma. Bawakan. Syuhada'a. Saksi-saksi kamu. Sebelum ni minta dalil, sekarang minta. Di sini juga Allah nak mengajar kita, bila kita berdepan dengan musuh, berdepan dengan profesional. Jangan maki hamun. Kalau apa saja dia dakwah, minta pertama minta dalil. Kalau dia tak boleh bagi dalil, tak boleh bagi hujah, bagi saksi. Bila mereka dua-dua tak boleh, itu mengesahkan yang mereka pegang adalah salah. Sama juga orang buat benda bid'ah kan. Jangan marah pada mereka, jangan maki, tapi minta dalil. Bila kita minta dalil pun dia marah, menunjukkan apa? Yang kamu cakap tu tak betul. Sebab kalau yang kamu cakap adalah agama, agama mesti daripada Allah. Dan bila daripada Allah, mesti ada dalil. Bila tak ada dalil daripada kepala kamu, kan? Bila dia tak boleh bawa dalil, okey, stop. Jangan marah, biarkan dia. Jangan bergaduh. Tapi benda yang paling tak disukai oleh orang yang buat benda bid'ah ialah bila kita minta dalil, paling dia allergic. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Siapa yang ajar kita supaya minta dalil? Siapa ajar? Allah. Jadi kita belajar daripada Tuhan kita. Okey, bawa datang saksi-saksi kamu allazina, iaitu orang-orang yang yashhaduna, menyaksikan annallah, sesungguhnya Allah harama, telah mengharamkan haza, ini haram. Allah mengharamkan ini. Apa dia? Iaitu apa yang orang musyrikin haramkan. Macam yang ayat-ayat lepas lah. Dia kata apa? Contoh, kalau lembu ni khas untuk lelaki je, perempuan tak boleh, kan? Kalau mengandung, boleh makan untuk lelaki dan perempuan. Jadi sebelum ni minta bukti, sekarang minta apa? Masa kamu mengharamkan dan kamu kata Allah redha. Okey, masa kamu haram tak, Allah ada tak kat situ? Ataupun siapa saja yang menjadi saksi untuk mengesahkan yang kamu haram tu Allah redha. Fa in syahidu, sekiranya syahidu, mereka bersaksi. Kalau minta saksi yang menyokong dakwaan mereka bahawa benda ini haram, agak-agak mereka boleh tak bawa saksi?
Tak boleh. Sebab mereka dusta kan. Tapi Allah buat andaian. Dia salah satu daripada dua. Sama ada mereka mengaku tak ada saksi, ataupun yang kedua, mereka bawa saksi bohong. Maka Allah kata apa? Sekiranya mereka bawa saksi, maka Allah perintah pada Nabi, fala, maka jangan engkau bersaksi bersama mereka. Jangan kamu bersaksi bersama mereka. Kenapa? Sebab saksi mereka adalah saksi bohong. Confirm saksi mereka adalah bohong. Kalau kamu bersama saksi mereka, kamu ada saham. Jangan bagi kerjasama. Wala tattabi', dan jangan engkau ikut ahwa'a. Ahwa jamaah, kalau satu hawa. Hawa. Kalau satu hawa, kalau jamak ahwa. Ini dah jadi bahasa Melayu, hawa nafsu kan. Yang isteri Adam, apa nama dia? Sama tak? Sama dengan Hawa ni? Sama ke tak? Sama ke tak? Isteri Adam dengan perkataan Hawa, adakah perkataan yang sama? Tak sama. Isteri Adam ejaan macam mana? Huruf apa? Isteri Adam ha. Dan ada sabdu Hawa. Dia panggil ha apa ni? Ha pedas yang ni. Tak pedas. Yang itu iaitu Hawa. Hawa ada sabdu. Kalau Hawa pun tak betul. Hawa daripada perkataan apa? Hayatun. Daripada perkataan hayatun, kehidupan. Bukan daripada hawa nafsu, bukan. Okey. Anak saya, anak awak nama apa? Nama Hawa. Anak awak ni memang kuat nafsu lah. Okey, jangan engkau ikut ahwa. Nafsu allazina kazzabu. Orang-orang yang mereka berdusta bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Tengok, Allah kata jangan ikut hawa nafsu. Kenapa Allah guna perkataan hawa nafsu? Mereka mensyirikkan Allah. Kemudian mereka kata kami tidak syirik, mereka ikut kehendak Allah. Allah redha. Kami tidak haramkan sesuatu melainkan Allah redha. Kan? Maka Allah kata sebenarnya semua itu adalah hawa nafsu. Maknanya Allah nak beritahu kebenaran ni kalau tidak ada dalil, confirm dia hawa nafsu. Kebenaran dia panggil apa? Hudan. Lawan dia hawa. Kalau tak ada dalil, hawa nafsu. Ada dalil, hudan. Ni orang marah ni kan. Contohlah orang sambut Maulidin Nabi kan. Dulu sekali setahun. Sekarang setiap bulan. Ya. Tak tahu. Kena ikut perkembangan. Terbaru ni. Terbaru. Ya. Bermula di mana?
Surah rumah saya tiap bulan ada. Hujung bulan ada. Dia baca selawat lah, ya Hanana, sampai solat Isya berlambat. Setiap hujung bulan. Kalau ada bila kita kata masih ada dalil, ada tu orang cakap tak semestinya semua masih ada dalil. Nah, itulah hawa nafsu. Tak mestinya dia pakai logik akal. Betul tak? Kalau semua tak mestinya ada dalil, semua orang boleh reka agama. Betul? Bahaya tak? Boleh? Tapi sumber dia, rujukan dia bukan ayat Quran. Sumber dia ialah akal ataupun amalan orang lama. Hawa nafsu lah. Siapa suruh? Nafsu lah tu. Kalau Allah suruh, bagilah dalil. Ayat berapa? Kalau Nabi suruh, bagilah hadis. Tak ada. Bila tak ada, hawa nafsu lah. Buat apa yang dia suka. Okey. Ha? Kalau okey. Kalau apa salahnya buatlah Maulidin Nabi setiap hari. Kenapa buat sekali sebulan? Apa salahnya? Kalau apa salahnya, kenapa baca Yasin malam Jumaat? Bacalah setiap malam. Apa salahnya? Faham tak? Salat sunat subuh 2 rakaat, tambahlah jadi 4. Apa salahnya? Faham? Tak, bukan tugas kita membuang, tugas dia. Tugas kita apa dia? Nak mengampai je. Ustaz, ni pengalaman Ustaz berhadapan dengan orang macam ni, Ustaz buat macam mana? Saya senyum, saya relax je. Ha? Tak maksudnya Ustaz tegur orang tu. Ustaz tak sampaikan ni? Apa dia? Ustaz tak sampaikan ke? Tak. Sampaikan kebenaran. Dah benda-benda macam ni, dah berpuluh tahun dah berlaku pertembungan, perbalahan, dan mesej kebenaran dah sampai pada mereka. Berlaku dah perdebatan antara ustaz sunnah dengan ni kan, tapi dia tak akan terima. Jadi kenapa kita nak sampaikan lagi yang kita sebenarnya buang masa, dan nak menambahkan lagi perpecahan. Dia dah tahu. Jadi jangan buang masa. Tahlil sebenarnya dekat masing-masing kan, itu pun tak ada. Pendekatan kita jangan menghukum. Jangan kata ni salah, ini bidah, jangan. Pendekatan kita yang Tuhan ajar, minta dalil. Awak buat tahlil ni ada dalil tak? Kalau ada dalil, saya nak buatlah. Saya memang suka sangat ikut dalil. Dia akan jawab apa? Tak ada, minta maaf. Awak bila tak ada dalil, awak nak buat, tapi jangan paksa orang. Jangan suruh orang. Dan bila orang tak nak ikut, jangan marah. Sebab orang yang tak nak ikut, dia nak ikut Nabi. Kalau kamu kata ikut orang ramai tak salah, saya nak ikut Nabi, salah ke? Faham tak? Kamu ikut orang ramai tak salah, saya ikut Nabi pula jadi salah. Kan sipi apa tu? Faham tak? Lepas tu tanya lagi satu soalan. Antara kamu ikut guru kamu dengan saya ikut Nabi, yang mana lebih baik? Ini bukan salah betul. Mana lebih baik? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab Ustaz Wahabi. Ha? Dia akan jawab Hawa nafsu. Hawa nafsu. Bila dia mula melebar, itulah tanda dia tak ada dalil. Bila tak ada dalil, dia terperangkap, dia gunakan labeling. Bila mula labeling, itulah tanda dia tak ada ilmu. Kalau kamu buat benar, mesti ada dalil. Bila tak ada dalil, jangan buatlah. Jangan duk tuduh-tuduh orang pula kan. Dah lah tak ada dalil, tuduh orang, dapat 2 kali dosa. Kamu tuduh saya apapun, saya tak memberi apa-apa kesan. Betul tak? Sikit pun tak jadi kudis. Muka saya senyum je. Kamu nak tuduh apapun, tuduhlah. Lagi pula orang macam Nabi pun orang tuduh gila. Apa masalah orang tuduh saya? www.com Apa masalah? Okey.
Dia senang cerita puak-puak ni tu hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa dapat? Apa yang dapat Ustaz ni? Kenapa dia orang percaya? Dia fikir. Sebab tu Quran ajak kita berfikir. Ni, Allah suruh kita berfikirkan. Bila dia dakwa yang mereka buat tu Allah reda. Minta dalil. Kan? Kalau macam family members yang buat tahliah tu, kita should respond to it. Kalau macam tak pergi, macam family member yang terdekat maksudnya. Ya. Dia macam ni. Dia kalau kita tak pergi, tak menimbulkan masalah, hubungan pun tetap okey, tak payah pergilah. Sebab benda tu bukan agama tak suruh pun. Okey? Tapi kalau kita tak pergi menyebabkan berlaku masalah hubungan jiran dan sebagainya, mungkin berlaku perpecahan, dan dosa perpecahan lebih besar daripada dosa, maka kita pergi bukan setuju dengan benda tu, tapi nak mengelak musibah yang lebih besar, iaitu perpecahan. Tapi dalam masa yang sama, kita terangkan sikit-sikit. Saya sebenarnya saya kalau boleh, hidup saya ni, saya nak buat apa yang Nabi buat aja. Sebab saya tahu bila saya mati, syafaat Nabi je boleh bantu saya. Syafaat guru tak boleh, syafaat orang ramai lagi tak boleh, syafaat Nabi je. Kita cakap dah buka minda dia. Jangan menghukum mereka. Tadi isu ikut Nabi ni, nanti dia orang cakap kalau ikut sangat Nabi solat rakaat pertama dia baca Al-Qur'an, lepas tu sambung pula. Kenapa tak ikut? Okey. Dia kata kalau nak ikut Nabi sangat, Nabi solat malam rakaat pertama baca surah Baqarah. Kenapa tak ikut? Nabi suruh tak ikut bacaan dalam solat. Jadi kita ikut yang Nabi suruh. Apa yang Nabi buat bukan semua wajib, ada yang sunat. Yang wajib kita buat, yang sunat itulah rahmatan lil alamin. Kan? Ustaz, kenapa Ustaz kan mengajar berpuluh tahun kan? Maksud saya, dari mana yang Ustaz nampak silapnya sistem pendidikan tu ke, ataupun dah diajar diterap daripada kecil ketaksuban kepada tok guru? Daripada mana? Daripada Tak, dia ini pandangan saya lah. Sumber silapnya ialah sumber. Kita belajar Nabi ajar agama pada masyarakat jahiliah, bukan setakat bid'ah dan syirik kufur kan. Nabi ajar Quran. Bila ajar balik pada Quran, dia akan berubah totally. Tapi kita belajar agama bukan daripada Quran, daripada buku tu, buku ni, tok guru ni kan. Jadi rojak, baca Quran tak faham. Sedangkan sumber asal adalah Quran. Pelik tak? Macam-macam solat, puasa, ibadat, baca Quran tak faham. Sedangkan sumber ibadat kamu utama Quran, yang kedua hadis. Betul, saya sendiri pun daripada kecil kita belajar bab solat, bab puasa, kita tak pernah dengar kata-kata Allah, kita tak dengar kata-kata hadis Nabi. Kita dengar kata si fulan, kata penulis buku, betul. Dan banyak kita belajar buku agama, fiqh, tak ada dalil. Tak ada dalil. Itu sumber punca kesilapan utama. Jadi tunggu saya jadi menteri pendidikan, saya apa dia? Tak, sekarang tak, sekarang saya sedang membina pengaruh daripada bawah. takut kelari satu Malaysia bukan jadi dekat Kabantun. Okey. Tengok tanda buat Al-Quran. Sebelum ni Allah tak sebut hawa nafsu. Last sekali jangan ikut hawa nafsu. Allah nak bagi syarat apa? Selain daripada ilmu, hawa nafsu. Jangan cakap banyaklah. Okey. Kemudian wallazina, dan orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat. Tengok, dia mendakwa macam-macam lah, syirik, kufur kan.
menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kemudian Allah kata mereka ni adalah pengikut tegar hawa nafsu. Tiba-tiba Allah kata mereka tak beriman dengan akhirat. Apa kaitan? Apa kaitan ikut hawa nafsu dengan tak beriman dengan hari akhirat? Tak Dia tidak percaya. bila tak percaya pada akhirat, pasti dia ikut hawa nafsu. Semua yang ikut hawa nafsu ni tak yakin pada hari akhirat. Betul? Kita ikut sunnah ni kenapa? Mak kita yakin di akhirat besok Allah akan soal, kenal tak Nabi Muhammad ni? Betul tak? Kita yakin pada hari akhirat, Nabi saja boleh bagi syafaat, maka kita nak pastikan amalan kita selari dengan. Tapi puak-puak yang tak ikut sunnah Nabi, akhirat ni yang penting untuk guru dia, yang penting amalan sama dengan orang ramai. Akhirat tu tak berapa kuat. Faham? Inilah pendorong utama untuk manusia menjadi orang bertakwa, iaitu beriman dengan hari kiamat. Sebab itulah di awal surah Baqarah Allah sebut ciri-ciri orang beriman. Apa dia? Ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, allazina hudal lil muttaqin. Kan Quran petunjuk pada orang Okey, ciri-ciri pertama orang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Asasnya beriman dengan benda ghaib. Akhirat termasuk tak benda ghaib? Ya. Dosa pahala syurga neraka. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, beriman dengan kitab sekarang dan dulu. Yang kelima, tak, malaikat Allah tak sebut. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat mereka yakin. Itu Mula-mula dah ghaib, termasuk dah akhirat. Penutupnya juga akhirat. Yakin pada akhirat. Bila dia yakin pada akhirat, dia akan ikut petunjuk. Dia akan tolak hawa nafsu. yang kita mengimani Malik Yaumiddin. Iyalah. Yakin tu susah. Yakin? Yakin tu susah. Tak susah. Kenapa susah nak yakin? Sebab ada benda dalam hati kita. Bila ada dunia dalam hati, dia yakin akhirat tak boleh masuk. Dia kena buang semua dulu dunia, barulah masuk akhirat dia yakin. Sebab itulah proses Allah didik Nabi dan para sahabat di peringkat awal di Mekah kan. Mereka nak yakin pada akhirat. Apa Allah buat? Apa Allah buat? Tinggal dunia. Tinggal sebahagian ke sepenuhnya. Caranya apa? Hijrah. Bila hijrah tinggal apa? Patah balik tak? Tinggal semua. Kampung halaman, harta, saudara mara yang kahwin, tinggal semua. Pergi ke mana ni? Madinah. Untuk apa? Untuk dapat akhirat. Tapi kalau kita sambil-sambil belajar, dunia pun kejar juga, tak masuk. Jadi baru je nak masuk akhirat, keluar balik. Sebab apa? Kat dalam ada cinta dunia. Kalau macam konteks zaman sekarang ni, kalau kita nak ni, kita kena Apa dia? hijrah. Macam ni, dunia bukan kita perlu tolak. Tak perlu tolak dunia. Tapi dunia ni kita rasa macam tidak ada nilai. Kita cari dunia untuk guna dunia. Ni dunia ni. Kita cari dunia bukan matlamat adik kita dunia, matlamat kita akhirat. Aku cari dunia nak beli akhirat. Faham tak? Bila kita cari dunia untuk beli akhirat, dunia kita tak sayang. Yang kita sayang mana? Jadi senang je kita bagi. Sebab kita akan dapat yang lebih baik daripada ni. Faham tak? Tapi kalau akhirat tak ada dalam kepala, kita kejar dunia, apa jadi? Saya nak lepas ni. Termasuklah takut nak mati. Takut nak mati kan? Cinta dunia. Okey. Jadi mereka ni tak beriman dengan akhirat. Dan wahum dan mereka bi rabbihim, dengan Tuhan mereka
Ya'dilun. Tengok bahasa Arab, ya'dilun daripada perkataan adlun. Adlun, adil. Apa makna adil? Letakkan satu pada tempat. Ha? Adil ni makna dia sama lah. Kan? Sama. Kita beli barang 10,000, kita dapat barang pun kita bayar 10,000. Adilnya apa? Kita dapat barang yang nilainya 10,000. Sama. Kan? Itu adil. Sekarang Allah kata apa? Mereka dengan Tuhan mereka, mereka adil. Apa maksud dia? Iaitu mereka dengan Tuhan mereka dan Tuhan-Tuhan berhala yang lain, mereka samakan. Faham tak? Sedangkan Tuhan pencipta, berhala dicipta. Mana boleh disamakan? Okey. Habis. Jadi ayat 150 Allah nak bagi tahu apa? Cuba cerita sikit. Ayat 150. Jadi cara kita nak berhujah dengan mereka yang sesat ataupun tak betul, pertama minta dalil, yang kedua tak saksi. Dan kalau mereka bagi saksi pun jangan percaya, sebab saksi mereka pasti dusta. Kemudian Allah bagi tahu juga punca manusia tak beriman dengan Allah ialah tak beriman dengan Allah dan suka ikut hawa nafsu. Puncanya tak yakin pada hari akhirat. Cuba buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Okey. Ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Okey. Jumpa. Ayat 9 Allah kata apa? Wa yut'imuna at-ta'am, kan? Allah nak puji sifat al-abrar. Apa al-abrar buat masa kat dunia sehingga melayakkan mereka masuk syurga? Salat malam? Bukan. Umrah berkali-kali? Bukan. Dia buat apa? Bagi makan. Kepada siapa? Tak, satu bagi makan, yang kedua bagi makan yang dia suka, yang dia sayang. Kemudian bagi pula kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Kemudian apa yang mendorong mereka? Saya nak tanya, senang tak selalu nak bagi makan yang kita sayang kepada orang miskin dan anak yatim? Senang ke susah? Susah. Sebab apa susah? Ha? Kena belanja satu, kena keluar duit, kan? Antara benda yang paling susah nak keluarkan duit. Yang kedua? Ha? Bagi yang kita sayang. Kalau nak bagi lebihan tu mudah, kan? Ni tak habis hantar ke rumah anak yatim. Han. Yang ketiga, bagi pada siapa? Kenapa bagi pada orang miskin susah? Sebab tidak ada pulangan. Bila kita bagi makan pada orang miskin, dia bagi tak balasan? Kita bagi nasi, dia bagi KFC, ada? Tak ada. Tapi kalau bagi pada jiran, ada tak pulangan? Kita bagi tom yum, dia bagi kari kepala ikan. Kita lagi nak bagi, kan? Jadi mencabar dan bagi sentiasa. Apa yang mendorong al-abrar ni suka sangat bantu orang miskin yang tak ada pulangan pun? Ayat 10. Inna nakhafu, ketakutan mereka kepada hari akhirat. Bila takut sangat, aku kalau tak bagi ni tak selamat, bagi. Masa ketika itu bagi tu senang je, walaupun yang dia sayang. Faham?
Dia mudah nak bagi, dia sayang sebab dia dapat apa yang lebih daripada yang dia sayang. Dia mudah nak bagi apa yang dia sayang, harta. Kenapa jadi mudah? Sebab dia akan dapat lebih daripada yang dia sayang, iaitu selamat daripada api neraka. Kita kalau nak selamat daripada api neraka, orang kata kena bayar 100,000. Kita bayar tak dengan mudah? Sebab apa? Sebab selamat daripada api neraka lebih bernilai daripada 100,000. Mana keyakinan pada akhirat mendorong seseorang lagi mudah nak memberi. Boleh faham? Okey, kita pergi ayat seterusnya. Tak tahu, baru pukul 10.45. Betul ke? Betul, jam tu betul. Oh, awal lagi lah. Saya bawakan Oh, saya ingat 1 jam lebih dah. semacam Saya rasa lama je. Mungkin sebab suara kot. Sebab saya memaksa. betul, tak macam Dia minum sama je. Okey. Qul. Katakanlah. Ta'alau. Ayo. Ataupun jom. Kemari. Ayo. Datang. Allah perintah lagi kepada Nabi apa dah? Kul, beritahu pada orang musyrikin. Beritahu apa dah? Ta'alau. Jom. Datang. Aku nak beritahu. Tengok cabaran Nabi kan. Allah perintah terus kena jumpa orang kafir. Tak boleh mesej-mesej. Cakap direct kepada orang kafir. Apa dah? Utlu. Datang ke sini wahai orang kafir. Kan? Atlu, aku nak baca ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu alaikum, ke atas kamu. Maksudnya apa ni? Sekarang dah clear dah. Ya, kamu haram apa yang Allah halal, salah. Kan? Sebab apa salah? Kamu tak ada bukti pun, tak ada ilmu dan tidak ada ilmu dan tidak ada saksi. Jelaskan. Habis apa yang halal? Okey, datang, aku nak bagi tahu. Yang ni yang sebenarnya yang Allah haramkan berdasarkan ilmu dan dalil. Apa dia? Pertama, alla tusyriku billah. Alla tusyriku bihi, supaya jangan kamu mensyirikkan Allah dengannya sesuatu pun. Ustaz, surah Al-An'am ni diturunkan sekali kan pada malam, penurunan dia. Okay. Wallah alam, saya tak ingat. Okey. Turun sekaligus ke malam ke siang. Saya tertarik ini sebenarnya dialog kan. Rasulullah tengah cakap kan. So macam mana maksudnya wahyu tu diturunkan dulu baru dia cakap kepada kaum musyrikin dah kan? Yalah. Kalau tak turun lagi mana boleh cakap. Okey, jangan syirik. Ini yang betul-betul Allah haramkan. Jangan syirik. Jangan mensekutukan Allah. Apa makna mensyirikkan Allah? Sama ada dia tak sembah Allah langsung, dia sembah berhala, ataupun dia sembah Allah dalam masa sama sembah juga yang lain, ataupun juga dia membesarkan yang selain daripada Allah, membesarkan manusia. Apa saja manusia cakap sami'na wa ata'na, termasuk syirik. Dan termasuk juga mensyirikkan Allah ialah mengambil hak Tuhan. Hak Tuhan sebagai apa? Sebagai membuat hukum. Dia buat hukum ni
Dia buat hukum ni, dia kata halal, dia kata haram, sedangkan bukan daripada Allah. Itu juga mensyirikkan Allah, itu mengambil hak Allah. Okey, jangan mensyirikkan Allah sesuatu pun. Wabil walidaini. Yang kedua, lepas tidak syirikkan Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua ibu bapa. Hendaklah ihsan, berbuat baik. Okey. Kenapa lepas dia tidak syirikkan Allah, terus perintah kedua wajib buat baik pada mak bapak? Kenapa? Seolah buat baik pada mak bapak ni nombor 2 selepas beribadat pada Allah. Asal kita daripada bapa kita. Asal kita daripada bapa kita. Sebab Allah kita wajib menyembahnya sebab dia pencipta kita. Dan mak bapak pula wajib buat baik sebab dia penyebab kita ada. Allah pencipta, mak bapak penyebab. Kalau tak ada mak bapak, kita ada tak kat dunia? Sebab tu jasa mak bapak terlalu besar. Sehingga Nabi kata ada 3 golongan haram masuk syurga. Salah satu uququl walidaini, orang yang derhaka pada mak bapak, haram masuk syurga. Sebab jasa mak bapak terlalu besar. Sebab tu Allah letak nombor 2. Bahkan cuba buka surah Al-Isra ayat 32. (32 ke 23) surah Al-Isra. Waqadah 23 kan? 23. Okey. Ustaz, yang kata redha ibu dan ayah adalah redha Allah. Ada hadis. Itu hadis ya? Ya. Boleh Ustaz terangkan maksud apa yang dikatakan redha ibu bapa adalah redha Allah? Maknanya selagi mak bapak kamu tak redha pada kamu, Allah tak redha pada kamu. Mak bapak redha pada kamu, insya-Allah Allah redha pada kamu. Maknanya seolah redha Allah terikat dengan redha mak bapak. Tapi syaratnya mak bapak kita orang bertakwa lah. Tapi kalau tak bertakwa pun, dia suruh benda yang betul. Mak bapak kita bukan Islam, dia suruh benda yang betul, kita tak buat, dia tak redha, Allah tak redha pada kita. Walaupun mak ayah bukan. Ya. Allah sebut apa ni? Wajib buat baik pada 2 ibu bapa. Allah sebut tak 2 ibu bapa Muslim? Tak. Buka surah Al-Isra. Cuba baca. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan dah. Okey, cuba tengok. Ini huraian kepada ayat ni. Wabil walidaini ihsana. Okey, wa qada, dan Tuhan kamu telah qada, telah putuskan, telah hukumkan. Apa dia? Allah ta'budu, jangan kamu sembah kecuali Allah. Satu, jangan sembah kecuali Allah. Yang atas ni dia jangan mensyirikkan Allah, makna dia sama. Lepas dia jangan sembah kecuali Allah. Yang kedua,
wabil walidaini, dengan kedua ibu bapa wajib kamu buat ihsan kepada Allah. Hurai antara bentuk ihsan, ialah imma yablughanna indaka al-kibar. Adapun sekiranya kibar ni tua, ahaduhuma, salah seorang, sekiranya salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu dah tua, sempat bersama kamu, ataupun kedua-duanya tua, sempat dengan kamu, maka Allah kata fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata uff. Apa mana uff? Oh, uff mana ah? Tak, dia terjemah ah kan? Salah tu. Patutnya Sebab orang Arab tak pernah pun cakap pada mak bapa dia uff. Macam indah. Ha? Tak, uff ni kata ahli tafsir sebenarnya bukan Allah nak larang kita cakap ah ke oh kepada mak bapak, bukan. Sebenarnya Allah, ahli tafsir mengatakan Allah nak beritahu jangan buat sesuatu perkataan atau perbuatan yang menyebabkan mak bapak kamu sakit, seperti uff. Ustaz, saya tak pernah cakap oh, saya tutup pintu kuat aja, termasuklah tu. Faham tak? Apa saja perkataan, perbuatan yang menyebabkan dia sakit. Bila dia kata tolong pecik belakang mak, Allah, dia sakit hati tak? Hukumnya haram. Ataupun ustaz, saya tak kata apa-apa, tapi saya tak buat aja, saya buat donor aja. Sama. kalau sekiranya dia sakit hati lah. Ya. Kalau dia tak sakit hati, tidaklah. Sebab tak, soalan saya ni relevan Ustaz. Sebab bukannya semua manusia atau mak ayah Dia macam ni. Dia kalau mak bapak tak sakit hati tu makna dia dah kalih dengan perangai anak dia yang buruk tu. Itu saya Dia cakap. mesti mak bapak sakit hati kan, ha? Sebab mak bapak ni dia jaga kita bukan seorang, kadang-kadang 5, kadang-kadang kembar kan. Bukan satu hari, bukan setahun, mungkin 20 tahun. Tiba-tiba dia minta kita pecik belakang dia 5 minit je. Itu pun kita tunjuk muka kan. Mak, nampak tak saya sedang bekerja ni? Ayat tu sangat menyakitkan hati. Sehingga main game. Main game lagi lah kan. Tapi contohlah kalau dalam konteks gurau tu macam saya cakap, tapi dia tak rasa sakit hati pun, benda tu tak termasuklah contoh. Tolong picit tangan mak cakap, mak dah pesan itu tukar dekat awal. Contoh kita gurau dia kan, ni dah sakit dah. Lepas tu mak tu pun balas, itulah mak ingat asing yang dijual kot, contoh. Tapi kadang-kadang mak kita dah biasa dengan cara kita kan, akhirnya dia tak sakit hati dah. Tak, betul. Jadi kita kena tengok, kena fikir juga, kenapa mak aku tak terasa ni? Mungkin aku dah teruk sangat kot. Betul kan. Mak bapak kadang-kadang anak dah degil sangat kan, dia tak kisah dah, dia tak ada perasaan dah. Give up Ustaz. Dia give up dah. Tapi give up pun bukan yang positive feeling. Give up is a negative feeling. Mesti terasa juga. Iyalah, dia terasa. Dia nak tahu, tengok satu masa kita jadi bapa, kita jadi mak, anak kita pula suruh kan. Okey, tak boleh kata off. Lahuma wala tanharhuma, dan jangan kamu menengking, menghardik, mengangkat suara, haram. Maknanya kalau kita tak setuju pun, apa dia cakap tu, kata tak melandaskan dengan hujung, mesti balas dengan baik dan santun kan. Itu yang penting. Ni kesudahannya apa? Akhir. Wa qul lahuma qaulan karima, dan cakaplah pada keduanya perkataan yang karim. Apa makna karim? Yang tidak menyakitkan, yang menyenangkan hatinya. Tapi kalau kita Walaupun menegur. Tapi kalau kita dah cakap perkataan tu baik, dah mulia, tapi dia nak terasa pula, kita nak Okey,
Dia bila mak bapak kita terasa, kita tengok sebab apa dia terasa. Kalau dia terasa sebab kita menyampaikan perkara yang baik dengan penuh hikmah, itu dosa dia lah. Tapi kita sampaikan benda yang baik dengan cara yang kasar. Mak, saya dah cakap 10 kali benda ni bid'ah. Kita berdosa. Kenapa mak ni degil? Berdosa. Dosa. Itu tak santun lah kalau benda-benda. Memang tak santun lah. Bila kita cakap macam tu, kita dah ada unsur nak memaksa. Tidak boleh paksa. Tak boleh. Sebab itulah saya nak beritahu, kalau kita ada Quran dalam hati, relax, tenang je. Orang tak nak dengar, kita boleh senyum. Tama-tama mak kita kan, kenapa aku nak marah? Dia boleh sabar dengan aku 20 tahun. Macam-macam aku buat kerana aku baru 5 minit, kenapa aku tak boleh sabar? Teruknya aku kan. Okey. Jadi berkata pada mereka kata-kata yang baik, jangan menyakitkan hati. Kalau mak bapak kafir macam mana? Buka surah Luqman ayat 15. Ayat apa tadi? 15. Apa dia? Wa in Cuba baca. jahadaka Wa in wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka wala fala tuti'huma wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Okey, kita ambil setakat tu. Cuba tengok ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelum. Ayat sebelum cerita pasal apa? Wa wasainal insana, kami telah wasiatkan, kata Allah, dengan kedua bapa agar berbuat baik pada mak bapak. Tapi Allah begitu sebab apa? Kena buat baik. Allah begitu sebab apa? Kena buat baik. Sebab untuk mak saja, untuk bapa Allah tak begitu sebab. Dua-dua wajib buat baik, mak dan bapa. Tapi sebab buat baik Allah hanya begitu sebab buat baik pada mak saja. Apa dia? Mak tu mengandung. Lepas tu mengandung sampai menyusukan. Lepas tu wahnan ala wahnin. Ada? Apa maksud tu? Masa ibu mengandung, wahnan lemah, ala wahnin lemah. Maknanya Allah nak beritahu jasa mak bapak dia mengandung lemah dan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Betul? Tak ada dia lemah lepas tu semakin baik, tak. Kemuncaknya bila? Masa nak bersalin. Tapi bapa Allah tak bagi tahu sebab apa kena buat baik. Faham tak kenapa? Bila Allah suruh buat baik pada dua-dua mak bapak, tapi Allah begitu sebabnya mak je. Sebab apa buat baik pada bapa? Tuhan tak bagi tahu. Apa jasa mak bapak? Tuhan tak bagi tahu. Faham? Kenapa? Tak boleh banding. Tak boleh bandingkan. Sebab bapa, jasa mak bapak, jasa bapa anak tahu. Bila bapa buat baik pada anak? Lepas anak bersalin, betul? Dia nampak depan mata, bapa bagi duit, bapa hantar sekolah, bapa bagi kerja penakan. Anak nampak. Tapi mak mengandung, anak tahu tak? Tak tahu.
Berapa lama? Masa mak separuh mati nak melahirkan. Anak tahu tak? Yang tu Allah sebut. Dia faham? Walaupun kadang-kadang sebab itulah bila anak ni bila dapat result periksa, dia bagi tahu siapa? Mak. Tapi bila nak bayar yuran, dia bagi tahu siapa? Kecil hati tak bapak kan? Bapak bayar yuran, tengok result, orang dah kecoh satu kampung, bapak tak tahu lagi. Ini kena ajar anak beradab kan? Sebab wajib buat baik pada dua-dua, bukan mak aja. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sekiranya orang tanya soalan, kalau mak bapak bukan Muslim macam mana? Wajib juga taat sama dengan bapak Muslim. Allah kata wa in jahadaka, sekiranya kedua-duanya mendesak engkau supaya mensyirikkan aku, kan? Ataupun dia kata jangan solat, buka tudung, maka Allah bagi arahan pada anak tu. Yang dia suruh tu tidak ada ilmu. Ma laysa laka bi ilmu, tidak ada ilmu. Maka fala tuti'huma, jangan taat. Selagi mana dia suruh benda yang bercanggah dengan agama, arahan Allah, jangan taat, kena taat pada Allah. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu kena bergaul dengan mak bapak yang bukan Islam tu dengan cara yang baik, walaupun dia paksa kamu buat yang salah. Bila bercakap, cakap lembut. Bila dia sakit, bantu dia. Jangan kata sebab mak dah suruh saya tinggal agama Islam, saya tak nak bantu dah mak. Jangan. Tengok Islam mengajar kita beradab, walaupun mak bapak tu lawan Tuhan. Faham? Allah nak mengajar kita kenalah jasa mak bapak walaupun dia tak beriman. Okey. Habis ah? 2. Yang Allah haramkan, jangan syirik. Yang kedua, wajib buat baik. Yang ketiga, wala taqtulu, dan jangan kamu bunuh. Auladakum, anak-anak kamu, min imlak, kerana imlak ni fakir, kerana miskin. Nampak tak? Larangan ketiga pada jangan bunuh anak. Kenapa? Sebab yang berlaku dalam masyarakat jahiliah Mekah ketika itu, bunuh anak kan. Tengok nombor 2, Allah suruh buat baik pada mak bapak. Sebab apa? Sebab kerana mereka kita ada. Okey. Yang ketiga, larangan pada siapa? Bapak pula. Anak ada ni sebab kamu. Jangan pula sebab kamu mentiadakan anak, iaitu bunuh. Dan bunuh pula sebab apa? Tak ada sebab. Takut miskin. Kenapa tak ada sebab? Sebab nahnu narzukukum, kami yang beri rezeki kamu. Wa iyahum, dan rezeki mereka. Rezeki siapa ni? Jadi tak ada sebab tak orang nak bunuh anak ataupun nak merancang. Kalau alasan rezeki, ada sebab? Tak ada sebab apa? Allah beritahu dua-dua. Yang biasa bunuh anak ni dia takut apa? Rezeki dia ke rezeki anak? Rezeki dia kan? Rezeki dia ke rezeki anak? Rezeki anak lah dia takut. Rezeki anak tu tak ada. Rezeki dia okey. Kalau dia takut rezeki dia, dia bunuh diri lah. Kan? Dia takut rezeki anak. Maka Allah jawab dua-dua sekali. Kami bukan setakat bagi rezeki anak, yang kamu nak makan pun kami bagi. Jadi semua tanggungjawab bagi rezeki aku. Jangan risau. 3, yang keempat, wala taqrabu, dan jangan kamu
dekati al-fawahish, perbuatan keji. Apa dia perbuatan keji ni? Ahli tafsir mengatakan dosa besar, berzina. Sebab di Mekah masa tu zina biasa tak? Ya. Bahkan di Mekah masa zaman jahiliah, tempat berzina dia letak bendera, ada signboard rumah. Mana lagi teruk daripada Malaysia. Pelacuran ke? Ya. Oh, industri pelacuran tu. Ya. Ada bendera tanda. Di Malaysia susah juga nak carikan. Kena cari waktu malam di lorong-lorong. Lorong apa? Haji Taib. Tapi dia ada tulis tak? Tak ada. Di Mekah terang-terang. Sebab tu larangan pun terang-terang. Jangan, Allah tak kata jangan berzina, jangan dekati zina. Tengok, bijak. Hukuman yang bijak pada jangan buat sesuatu yang membawa kepada zina. Kalau jangan berzina tu biasanya akan berzina lah. Dia faham? Jadi kalau contohlah kita tak nak bagi anak kita tengok TV, macam mana kita nak larang? Jangan dekati TV. Tak, jangan dekati remote TV. Kalau kita kata jangan tengok TV, susah. Bila dia depan TV dia akan tengok juga. Jangan dekati kawasan TV. Boleh faham? Ini kaedah dia. Ya, contoh kadang-kadang ada taman kan, rumput yang cantik. Itu dah apa? Jangan pijak rumput. Jadi orang Melayu auta dia lompat kan. Saya tak pijak, saya lompat. Yang ni pun ada juga yang jenis auta. Allah kata jangan dekati zina. Berzina okey, dekati saja haram. Mazahara, apa yang zahir, makna kamu buat perbuatan zina secara terbuka, minahal darinya, wa ma batan, dan apa yang sembunyi. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wala taqtulu, dan jangan kamu bunuh an-nafsa, jiwa, allati, yang telah Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Jadi larang kelima jangan bunuh. Kan orang musyrikin Mekah ikut suka dia nak bunuh siapa, nak bunuh musuh dia. Allah kata jangan bunuh. Kecuali yang, apa maksud? Kecuali dengan kebenaran. Apa maksud dia? Ada 3 sebab boleh bunuh, dibenarkan bunuh. Pertama, kalau orang tu berzina dan dah kahwin. Apa hukumnya? Itu tak termasuk. Itu memang dibenarkan dalam Islam. Tapi yang membunuh itu siapa? Kerajaan, pemerintah. Yang kedua? Kisas. Siapa bunuh maka dihukum bunuh balas. Yang ketiga, murtad. Siapa yang murtad hukumnya bunuh. Perang lain lah. Perang tu dia tak sebut bunuh, dia sebut jihad. Itu umum. Itu untuk siapa tu? Mereka yang memerangi Islam. Ustaz tu panjang perincian dia kan. Apa dia? Sampai ke peringkat boleh bunuh tu. Yang mana ni? Berlaku tak zaman Rasulullah? Yang mana ni? Murtad. Main berlaku. Abu Bakar bila Nabi wafat, ramai tak yang orang Islam murtad? Apa Abu Bakar buat? Abu Bakar perangi dan bunuh. Berlaku. Macam mana nak tahu? Dia sebelum tu Islam, solat puasa bersama orang Islam, tiba-tiba keluar agama ijtihad murtad. Ya, kalau kita tahulah, kalau tak tahu nak bunuh siapa?
Macam mana? Tak, munafik bukan. Munafik zahir dia Islam. Yang murtad ni memang keluar terus. Sebab itulah orang munafik Nabi tak bunuh. Nabi tak bunuh orang munafik. Kenapa? Sebab zahirnya tetap Islam. Ada beristirahat lah. Okey, kemudian Allah kata zalikum. Ya. Tapi yang murtad, Ustaz pernah cakap kan, kalau kat sini kalau dia dah murtad, langkah pertama mesti nasihat dia dulu kan? Tak, di Malaysia mana ada pelaksanaan hukum Islam. Siapa yang murtad tak boleh dilaksanakan hukum bunuh. Sebab yang sepatut melaksanakan hukum bunuh kepada yang murtad ialah kerajaan yang melaksanakan hukum Islam. Demikian itu wasakum dia telah wasiatkan kamu dengannya. Siapa ni? Allah. Inilah wasiat Allah. Hukum yang Allah haramkan, okey, kita terima. Tapi kalau manusia yang haramkan tanpa dalil, kita tolak. La'allakum, supaya kamu berakal ataupun berfikir. Faham? Jadi hukum-hukum Allah ni, antara tujuan utama ialah Allah nak kita berfikir. Kenapa hukum ni macam ni? Dan bila kita berfikir, hukum Allah adalah hukum yang paling adil dan hukum yang boleh mencegah kemungkaran. Tapi hukum manusia, ubahlah berapa puluh kali pun dia tak boleh mencegah, bahkan menambahkan lagi kemungkaran. Okey, bolehkah? Ada soalan? Kalau tak ada, kita baca hadis. Okey, kita hadis yang kedua kan? Boleh baca pembacanya? Sesiapa yang bersyukur dengan apa yang ada akan diberi kepuasan hati dan jiwa yang tidak ternilai. Sesiapa yang sabar pula akan terus diberi kesabaran oleh Allah. Tidak ada satu pun pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas berbanding sifat sabar. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Pertama dalam hadis ni pertama Nabi nak bagi tahu orang-orang Ansar minta daripada Nabi. Nabi bagi. Lepas tu yang lain pula minta, Nabi bagi. Sampai satu masa Nabi tak bagi dah. Maka bila Nabi tak bagi, sahabat tertanya-tanyalah, kenapa orang lain dapat, aku tak dapat? Maka Nabi jawab, faqala lahum, Nabi berkata pada mereka, hina nafida, ketika mana apa yang ada pada Nabi semua habis. Nabi kata, ma yakun indi min khairin, tidak ada satu pun kebaikan di sisi aku, falan addakhirahu ankum, aku tak akan simpan. Tak ada satu pun kebaikan yang ada di rumah aku dan aku simpan, tak ada. Bila aku tak bagi tu makna apa? Habis. Pertama, itulah akhlak Rasulullah, iaitu Nabi tak pernah menghampakan sesiapa yang memerlu dan berhajat. Nabi tak pernah hampakan.
sampai habis. Satu, akhlak yang mulialah. Siapa minta Nabi bagi je. Yang kedua, menunjukkan Nabi adalah orang yang tak takut kefakiran. Apa bukti? Nabi tak takut fakir. Nabi tak simpan. Orang yang simpan ni ada unsur-unsur takut rezeki, takut fakir. Nabi tak takut. Betul tak? Kalau Nabi fikir besok nak makan apa, Nabi simpan tak? Nabi simpan. Bila Nabi bagi je, kenapa? Dalam kepala Nabi, besok rezeki besok. Kan Nabi kata seseorang itu tidak akan mati sehinggalah rezekinya habis. Saya pernah ceritakan, saya dengar ceramah orang Indonesia. Dia kata ada seorang tua sakit, macam-macam penyakit dia. Kemudian dia dirawatkan macam-macam jenis rawatan. Duit pun dah habis banyak tapi tak sembuh. Kemudian bawa pula pergi ke Singapura. Rawat dia Singapura, tak sembuh juga. Tapi tak mati. Last sekali ada cucu dia datang bawa aiskrim. Dia pun minta aiskrim. Bila minta dia makan, lepas makan mati. Mana apa tu? Sebelum ni dia tak mati-mati sebab ada satu lagi rezeki dia belum dihabiskan, iaitu aiskrim. Jadi bila orang tua minta aiskrim, bagilah. Okey, satu hari adalah hadis yang lain, ada orang Badui minta harta pada Nabi. Nabi kata apa? Di lereng bukit itu ada beratus kambing. Nabi ni sebenarnya bukan fakir, tapi Nabi hidup macam orang fakir. Rumah Nabi tak ada apa, tapi ada tak harta? Ada. Daripada mana? Harta rampasan. Bila dapat harta rampasan, Nabi bagi. Dapat bagi. Kan? Jadi orang Badui minta harta, Nabi kata tu celah lereng bukit tu ada kambing beratus. Orang Badui kata, untuk aku seorang? Ya. Terkejut orang Badui. Dia ambil kambing, lepas tu dia balik pada kaum dia. Dia kata apa? Jom kita beriman kepada orang yang tak takut pada kefakiran. Hebat manusia apa dia? Tak takut fakir. Jadi orang macam ni patut kita beriman. Dia pun masih Islam. Hebat kan? Kita tak hebat sangat kan? Kita simpan untuk berapa tahun? Berapa tahun? Kita mungkin jangka hayat kita mungkin ada 10 tahun, tapi simpanan kita cukup untuk 30 tahun. Lagi hebat, melebihi jangkaan umur kita. Sebab apa? Bahaya tak? Kita simpan yang banyak untuk umur yang sedikit, tapi kita untuk umur yang kekal abadi tak cukup. Pelik tak? Sebab tu bila tanya, bersedia tak untuk mati? Bersedia tak? Tanya orang sebelah tu. Tengok apa sebelah jawab. InsyaAllah saya boleh jawab. Sebab yang cara menjawab dah menunjukkan memang takut mati. Memang takut mati. WhatsApp dulu Ustaz. Straight to the point sangat. Jujur. Dia biasa kalau saya tanya direct, dia akan jawab tak bersedia. Betul? Tak ada seorang pun berani, okey Ustaz, saya ready bila-bila masa. Tak ada seorang berani cakap. Ada ke Ustaz orang berani cakap? Sebab tu saya kata tak ada. Itulah. Tak ada. Kalau saya tanya saya tak jumpa. Sebab tu saya tanya entah kok entah jawab macam tu. Luar biasa lah. Ustaz saya ni reda je bila-bila masa. Saya dah ready dah ni nak mati. Tak ada kan? Tak percaya. Saya tak akan percaya. Saya punya amal dah tu. Dia biasa dijawab, dia belum bersedia. Alasannya apa? Tengok, amalan tak cukup. Tapi bila ditanya, bekalan untuk kamu hidup sementara kat dunia cukup tak? Lebih daripada cukup. Kan pelik tu. Untuk dunia yang dia tinggal, lebih pada cukup. Untuk akhirat yang kekal, dia kata tak cukup. Kita tanya seolah 10 tahun yang lepas, tak cukup. Lepas 10 tahun, tak cukup juga.
Bila nak cukup? Sebab apa? Kita jenis orang takut kefakiran. Sebab tu kita simpan banyak untuk dunia. Yang Nabi pula takut akhirat. Sebab tu Nabi banyak sedekah, supaya harta dia di akhirat banyak. Boleh faham? Beza tak? Beza. Kita belajar agama sampingan dengan belajar agama sebagai asas kehidupan kita. Trust. Beza. Okey. Yang kedua, kenapa termenung semua macam malaikat maut? Macam malaikat maut datang je. Baru nak buat aku masa apa? Tak kata kau itu. Okey, yang kedua. Tadi itu yang kedua. Tak, dalam hadis ni. Wa may yasta'fif ya'afuhullah. Dia terjemah apa tu? Siapa yang menahan dirinya daripada buat benda haram, daripada meminta-minta, dia berhajat tapi dia tak minta, maka Allah akan mencukupkannya. Ini Allah puji dalam Quran, dalam surah Baqarah. Ada orang fakir di kalangan para sahabat, dia miskin tapi dia tak meminta. Bahkan bila kita tengok dia, rupa dia macam orang kaya. Allah puji mereka. Kenapa dia tak tunjuk dia miskin? Sebab dia tak nak dia bergantung pada orang. Dia nak hanya bergantung pada Allah. Orang macam ni Allah bagi kekuatan. Faham tak? Kita kadang-kadang yang kaya pun tunjuk macam miskin. Yang miskin lagi kan, atau meminta-minta. Dia banyak saya dapat message. Dia suka meminta. Kita bagi sekali minta lagi. Bagi sekali minta lagi. Saya blok nombor dia. Dia ada nombor lain pula. Saya blok kali kedua, dia tak ada dah. Bahaya kan? Bahaya apa dia? Ini bukan isu kita tak nak bagi, tapi membahayakan akidah dia. Bila dia bergantung pada manusia, boleh rosak akidah dia, boleh syirik. Seolah Tuhan ni tak bantu dia kan? Seolah Tuhan tak ada dalam hidup dia. Kalau macam tu kita ada hak, kita nak bagi. Ya, kita ada hak. Kalau orang tu jenis meminta sihat walafiat, banyak sekarang tengah-tengah makan pakai kopiah, pakai jubah, muka macam Afghanistan, sihat walafiat, jangan bagi. Islam mengajar kita jangan bagi bila orang tu sihat, dia boleh bekerja. Kenapa nak meminta? Sebab saya pernah ada, tak tahulah dia betul ke tak, tapi dia kata dia rumah anak yatim, dia duduk mesej minta. Tak payah. Kalau jenis meminta berulang kali, ini perangai buruk. Jangan biarkan dia teruskan perangai buruk tu. Jangan bagi. Okey? Kalau dia kalau dia datang meja tu dijual, Dia jual apa? Boleh dibawa. Dia kalau datang jual tisu ke, jual kerupuk ke, okeylah kan. Tapi kita bukan nak besarkan buruk. Tapi kadang-kadang tisu dengan kerupuk tu sebagai tak baguslah. Siapa yang dikatakan sahabat Nabi yang zaman tu, yang dia miskin tapi dia kelihatan seperti tak miskin, tapi dia tak minta. Al-Quran tak sebut. Oh, tak sebut. Tapi ramai sahabat Nabi dalam tafsir mengatakan ada lebih kurang order ada mengatakan ahli sufah yang duduk di masjid Nabi, ada ahli tafsir mengatakan 400 orang. Apa tu? Orang miskin. Ahli sufah. Sufah ni orang miskin, sama ada kebanyakan daripada orang muhajiri Mekah yang tak ada rumah, tak ada keluarga, duduk di masjid Nabi. Tapi mereka beriman, jaga solat 5 waktu, pantang Nabi istiar perang, mereka berebut nak pergi. Fakir tapi beriman. Sebab tu dia tak meminta. Yang orang kita ni fakir, bila fakir tak beriman. Sebab tu meminta dah bergantung pada orang. Okey. Kemudian yang seterusnya, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang yastaghni, apa dia? Yastaghni mana? Orang yang tidak berhajat pada apa yang ada pada manusia.
saya tak berhajat pada apa duit kamu, harta, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Allah akan mengkayakannya. Tapi siapa yang sentiasa berhajat, mengharap duit orang ke, bantuan orang ke, Allah biarkan orang tu cari manusia. Okey. Ini kehebatan orang beriman. Dia bergantung hanya pada Allah. Yang ketiga, wa may yatasabbar, siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk sabar. Apa dia? Kalau dia miskin, dia sabar, jangan meminta, jangan bercakap bohong, maka Allah beri kekuatannya untuk sabar. Dan kesudahan dunia ini sangat mahal. Nabi kata apa? Wa ma u'tiya, tidak seseorang itu diberi satu anugerah yang paling baik dan paling luas daripada sabar. Sabar ni adalah rezeki. Ada rezeki duit, ada rezeki kesihatan, ada rezeki ilmu, ada rezeki anak-anak berjaya, ada rezeki suami kaya raya. Tapi semua tu tak boleh lawan rezeki sabar. Nabi kata siapa yang diberi sabar padanya, itulah rezeki yang paling mahal dalam hidupnya. Faham? Sebab tu berbahagialah orang yang sabar. Kan kita dah baca ayat sebelum ni Allah kata wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira khas untuk orang yang sabar. Yang tak sabar tak ada berita gembira. Ustaz, sifat sabar tu diberi anugerah Allah kepada manusia atau manusia boleh pupuk sifat sabar? Tak, kalau hadis ni wa may yatasabbar, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk sabar, Allah akan bantunya untuk jadi sabar. Mesti kena usaha. Betul tak? Tak ramai manusia yang usaha untuk cari rezeki sabar. Yang banyak cari dunia, harta. Akhirnya dia tak dapat rezeki yang terbaik dalam hidupnya. Ustaz, boleh terang sikit usaha cari rezeki sabar, usaha yang bagaimana? Dia saya tanya soalan, macam mana kita boleh sabar? Pengalaman lah. Tengah-tengah kan, kadang-kadang orang langgar kereta kita kan, ataupun orang potong queue kita. Masa tu macam mana kita nak sabar? Itu tak sabar lah tu. Tak, pertama sekali kita kena bersangka baik. Sangka baik. Mungkin dia ada hal kan, pertama sekali sangka baik. Yang kedua, kalau aku sabar, aku dapat pahala yang tanpa had. Yang ketiga, kalau aku dahulukan dia dan aku tak marah, dapat pahala lagi. Pahala apa? Mempermudahkan orang lain. Jadi sabar ni, kekuatan sabar ialah ilmu. Dan ilmu yang paling kuat ialah Quran. Kalau kita tadabbur Al-Quran satu persatu, kelebihan orang yang sabar, berita gembira untuk orang yang sabar, selalu duduk dalam kepala kita. Apa masalah? Kita on the spot boleh sabar. Tapi kalau kosong kepala kita ni, hanya ada dunia je, nak cepat je. Bila ada masalah, kita tak mampu nak bersabar. Sebab senjata sabar ilmu. Faham tak? Betul. Ya. Sebab tu beza Nabi dan para sahabat yang Al-Quran duduk dalam dada mereka. Mereka boleh bersabar sehingga Islam menang 23 tahun. Besar tak ujian pada Nabi dan sahabat? Sangat besar. Tapi mereka boleh menang sebab apa? Sabar. Senjata utama Nabi dan sahabat sabar. Apa kekuatan mereka untuk sabar? Quran. Nampak masalah je dan nampak Quran. Oh ni pahala ni. Pahala. Sabar. Boleh faham? Bila tengok jalan jam, oh, semalam tak sempat baca Quran, aku nak baca masa jam ni. Kan? 5 minit dapat satu page, satu huruf 10 pahala, satu muka surat. Ya Allah, mintalah jam tu panjang lagi.
Okey, boleh. Sabar tu bukan tunggu saja kan, kita kena ikhtiar juga. Ya. Termasuk dalam sabar tu ialah ikhtiar untuk membuat. Tak, kita ada belajar sabar ada 3 kan. Satu sabar apa? Sabar taat perintah Allah. Kena buatlah. Sabar apa tu? Sabar dalam Tunggu nak solat. Kan dah masuk waktu. Saya sabar je. Tak, bangunlah. Kan. Yang kedua sabar. Tinggal larangan Allah. Jangan buat maksiat. Usahalah tu. Yang ketiga apa dah? Bila ditimpa musibah. Apa usahanya? Contohlah, kereta kita hilang. Kita pun sabar. Duduk kat rumah je. Kamu kereta hilang kan? Kenapa tak buat report? Saya sabar. Tak, kena usaha. Kereta hilang, sabar, bertenang, jangan kecoh-kecoh. Pergi jumpa polis, report perlahan, dengan tenang. Kan? Memanglah cakaplah alhamdulillah. Lepas tu balik naik Grab kan. Sabar je, tenang. Okey, habis lah. Dah habiskan hadis ni? Okey, habis. Ingat tulis besar-besar. Rezeki yang paling mahal, paling baik, paling luas, sabar. Jadi nak cari sabar, kena cari di mana? Ilmu dalam Al-Quran. Jadi sekarang banyakkan masa cari ilmu, kurangkan masa cari duit. Okey, ada soalan? Tadi pasal Ustaz cakap yang kita banyak simpan harta, harta yang banyak daripada umur kan. Apa pendapat Ustaz tentang insurans nyawa? Dia insurans nyawa. Pertama Nabi tak ambil pun. Nabi tak ambil pun. Dia nyawa siapa paling mahal? Nyawa siapa paling mahal? Nyawa Nabi lah. Betul tak? Kekasih Allah. Tapi Nabi tak ambil insurans. Yang kedua, insurans nyawa untuk apa? Ha? Yang paling penting pastikan kita mati dalam keadaan beriman. Insurans nyawa kita bayar mahal sekian, tapi mati dalam keadaan tak beriman, sia-sia insurans tu. Tapi kalau kita mati dalam keadaan beriman, Allah akan jaga kita dan Allah jaga pada anak-anak kita. Kan? Kisah dalam surah Al-Kahfi. Mak bapak dah mati, anak yatim kan? Allah jaga anak yatim dan hartanya. Insurans apa tu? Insurans anak dan harta anak. Allah jaga sebab apa? Sebab bapak beli insurans iman. Bapaknya adalah orang beriman. Nampaklah. Jadi jangan ambil jangan ambil. Pasal sekarang kan kalau yang hospital punya medical card insurance, dia tetap ada yang nyawa punya juga kita kena. Macam rider lah. Tetap ada. Jangan ambil semualah. Aku Ustaz, Jangan ambil lah. insurans perubatan sama juga ni. Sebaik-baik tak payah ambil lah. Saya pun tak ambil. Orang miskin tak ada insurans medical kan. Tapi bila ada penyakit yang kronik, sekejap je orang kumpul dapat 100,000 kan. Jadi untung jadi orang miskin. darjat di antara sabar mentaati perintah Allah lebih tinggi daripada sabar meninggalkan larangan Allah. Itu tak Ustaz? Dia kurang tepat lah. Yang tepat ialah sabar mentaati perintah Allah lebih susah. Tapi memang susah lah. Lebih susah. Berbanding sabar meninggalkan larangan Allah. Ya. Tapi mana yang lebih tinggi tak tentu. Kadang-kadang sabar tu setengah orang sabar untuk meninggalkan maksiat lagi susah. Darjahnya tinggi lah. Oh, bergantung pada orang Ya. lah. Okey, cukup lah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup. Minggu depan ada kelas. Hari Isnin pun insya-Allah ada. InsyaAllah.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل